Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak bincang 5 contoh Okey, yang cikgu sediakanlah soalan 6 hingga soalan 10. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, pada tahun 2015, Encik Wong membeli sebuah rumah dengan harga RM540,000. Okey, dia beli rumah RM540,000. Beliau membayar 10%, 10% wang pendahuluan dan bakinya dibayar melalui pinjaman. Okey, so first sekali kat sini dia beli rumah RM540,000. So ni rumah dia beli RM40,000 dan dia bayar 10% lah. Maksudnya 10% daripada RM540,000. Okey, so dekat sini kita dapat RM54,000 lah. Dia bayar muka RM54,000. Ni muka muka ataupun pendahuluan. Okey, seterusnya bakinya dibayar melalui pinjaman. Okey, setelah menduduki rumah tersebut selama 20 tahun, Encik Wong mengambil keputusan untuk menjual rumahnya dengan harga RM900,000. So sekarang ni dia nak jual rumah tu dengan harga RM900,000 lah. Berikut ialah perbelanjaan yang terlibat. Okey, hitung nilai pelaburan. Pulangan pelaburan Okey, yang ni pelajar take note lah. Nilai pulangan pelaburan ni kita ukur dia dalam unit peratus lah. Okey, so kita guna formula nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan okey, sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal lah. Nilai pelaburan awal. Pelaburan awal. Maksudnya waktu dia beli rumah lah. So kita darab dengan 100%. Okey, first sekali kita cari dululah. Kita kira keuntungan keuntungan. So sebelum tu formula ni pelajar take note. Tidak diberi semasa peperiksaan. Okey, so keuntungan ni kita kira lah. Maksudnya RM900,000 rumah yang dia beli tu, RM900,000 dia jual rumah ni. Okey, so kita tolak dengan jumlah angsuran bulanan yang dibayar. So semua nilai dekat sini kita kena tolak lah. So cikgu kira siap-siap, senang. Okey, so RM666,000 tambah dengan RM15,000 tambah dengan RM8,000. Okey, tambah dengan RM18,000. Okey, so dekat sini kita dapat RM707,000 lah. Jumlah dekat sini RM707,000. Okey, so sekarang ni rumah tu dia jual dengan harga RM900,000 lah. Kita tolak RM707,000 kita tolak dengan ditolak dengan bayaran muka dia lah RM54,000. Okey, so kita tekan kalkulator berapa keuntungan yang dia dapat. Okey, so RM900,000, 900 tu 2 3 tolak dengan yang kita kira tadi RM707,000 tolak dengan RM54,000 tu 2 3. Okey, so kita akan dapat RM139,000. Okey, ni ialah keuntungan lah ataupun jumlah pulangan. Ni jumlah pulangan. Okey, so sekarang ni kita nak kira nilai pelaburan.
nilai pelaburan. Okey, sama dengan 139,000. Kita bahagi dengan nilai rumah yang dia belilah. So dia beli rumah tu dengan harga 540,000. So kita darab dengan 100. So kita akan dapat jawapan dia 39,000 bahagi dengan 540,000. Tu 2 3. Okey, darab dengan 100. So pelajar akan dapat nilai pulangan pelaburan dia 25.74% lah. 25.74%. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey. Hitung nilai pulangan pelaburan. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Soalan yang kedua untuk video kali ini. Okey, Raja 7 menunjukkan sebuah bulatan berjejari 14 cm. So jejari dekat sini kita tahu 14 cm. Okey, hitung panjang lengkuk minor. Okey, PQ yang mencangkum 60%. So sekarang ni kalau 60%, so lengkuk minor dia dekat sini lah. Yang dia buat anak panah tu. Okey, tulis jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Sorry kita nak jawapan dalam 2 tempat perpuluhan menggunakan pi 22/7. So sekarang ni kita nak cari panjang lengkuk lah. Okey, pelajar tahu bila jumpa saja bulatan, kita ada dua formula lah. So formula luas pi j kuasa 2, pi j kuasa 2 lengkuk ataupun lilitan bulatan 2 pi j. So kita nak panjang lengkuk ataupun lilitan bulatan lah. So kita guna formula 2 pi j. Okey, sudut ada dekat sini, so kita guna sudut. So 60/360 darab 2 darab pi darab dengan jejari. So jejari kita ada 14. Okey, so just tekan kalkulator sajalah. 60/360 darab 2 darab 22/7 darab dengan 14. So kita akan dapat jawapan dia 14/2/3 ataupun 14.67 sebab dia nak 2 tempat perpuluhan. So 14.67. Okey, so settle untuk soalan ni, mudah sangat-sangat. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8 ni soalan garis lurus lah. So garis lurus pelajar kena tahu. Nombor 1, pelajar kena tahu kecerunan. Nombor 2, pelajar kena tahu persamaan garis lurus lah. MX tambah C. So M ni adalah kecerunan, C ni ialah pintasan Y. Okey, so kita tengok soalan. Rajah 8 menunjukkan segi empat selari OEFG. Okey, diberi kosong ialah asalan. Okey, so kalau dia kata segi empat selari, maksudnya kecerunan kat sini sama dengan sini lah, ataupun kecerunan kat sini sama dengan kat sini. Okey, soalan yang pertama, cari persamaan garis lurus OG. So dia nak persamaan garis lurus OG. So cikgu buat warna biru lah. Okey, dia nak persamaan garis lurus yang ni ni. Okey, so kalau persamaan garis lurus mestilah Y sama dengan MX tambah C. Okey, first kali kena carilah kecerunan dia dulu. So koordinat dekat sini 0, 0. So koordinat dekat sini 6, negatif 12. Okey, kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita just label je lah. Okey, so X1 Y1, X2 Y2. So Y2 dia negatif 12 tolak 0 bahagi dengan
6 tolak dengan kosong. So dekat sini kita selesaikan. Negatif 12 bagi dengan 6 dapat negatif 2. So kecerunan dia kita dah dapat Y sama dengan negatif 2X tambah C. Okey, dah dapat kecerunan, kita cari pintasan Y ataupun C. So titik yang diberi kat sini dah ada. So dia dah ada titik kat sini, yang ni X, yang ni Y lah. So kita ganti sajalah. So kita gantikan Y negatif 12 sama dengan negatif 2. X tu ialah 6 tambah dengan C. So selesaikan dia. So dekat sini negatif 12 sama dengan negatif 12 tambah C. So negatif 12 buat datang sini. So negatif 12 tambah dengan 12 sama dengan C. So kosong. So dekat sini pintasan Y dia kosong. So bila kosong kita ambil terus jawapan persamaan garis lurus. Y sama dengan, so cikgu tulis kat sini, Y sama dengan negatif 2X. So settle untuk soalan yang pertama ni, soalan A lah. Okey, soalan B, pintasan X bagi garis lurus EF. So garis lurus EF, first kali kena tahu kecerunan lah. So bila kita tahu kecerunan dia sama Kat sini M dia negatif 2. So kat sini pun automatik M dia negatif 2. So kita nak cari pintasan X, mestilah cari persamaan garis lurus dulu. So cikgu settle sekejap. Okey, bila dah tahu kecerunan, kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So kecerunan dia Y sama dengan negatif 2X tambah C. Okey, so dekat sini kena carilah. Kena cari persamaan garis lurus dulu. Okey, persamaan garis lurus. So yang ni X, yang ni Y. So Y dia ialah 21 sama dengan negatif 2. X dia ialah 7. So tambah C, kita dapat negatif 14 tambah C. So kat sini 21. So 14 bawa pergi sebelah. So 21 tambah dengan 14. So 30, 35 sama dengan C. So persamaan garis lurus dia kita tahu dah. Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 35. Okey, bila nak cari pintasan X, Y dia mesti sama dengan kosong. Kita just ganti saja kosong kat sini. Okey, kita gantikan kosong sama dengan negatif 2X tambah 35. So negatif 2X bawa pergi sebelah. So dapat 2X sama dengan 35. Okey, so cikgu padam dulu. So X sama dengan 35 per 2. Ni ialah pintasan X. So kita tulis pintasan X sama dengan 35 per 2. Okey, so settle untuk soalan garis lurus. Mudah je kan? Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ni ialah soalan set lah. Soalan set. Okey, first kali kita tengok soalan lah. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R. P, Q dan R. Okey, dalam keadaan set semester P union Q union R. Okey, soalan pertama, Q bersila dengan R. Okey, first kali dapat soalan set, kita bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setiap ruang. So 8 sebenarnya kat luar. Okey, so Q, set Q kita ada nombor ni lah, yang cikgu buat warna hijau ni. Ni ialah Q. So Q kita ada 2, 3, 4, 6. Dan bersilang dengan set R. R kita ada yang ni lah, yang besar ni, R. Okey, 4, 5, 6, 7. So bila bersilang ialah nombor yang sama lah, ataupun bertindak. So nombor yang sama ialah 4 dan 6. So 4 dan 6. Okey, kita lorekkan. Ni ialah jawapan dia lah. Okey, settle.
untuk yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua. Soalan B. So cikgu tulis kat sini P bersilang dengan R pelengkap ataupun prime union Q prime. Okey. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? First kali bagi nombor di setiap ruang. Ruang kat luar ni 1 lah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selesaikan dalam bracket. So set P kita ada P yang kat dalam ni lah. Okey, P 2, 3, 5, 6 bersilang dengan R prime. Apa maksud R prime? Selain daripada R. Ni ialah R lah. Okey, selain daripada R kita ada 1, 2, 3, 4. So yang bersilang ialah 2, 3. So jawapan dia 2, 3 lah. Okey, kesatuan ataupun union Q prime. Maksud Q prime selain daripada Q kita ada 1, 2, 6, 8. So maksud kesatuan ataupun union semua sekali lah. So 1, 2, 3, 6, 8. So kita lorekkan. Okey, kita dah nombor tadi So cikgu lorekkan nombor 1 kat luar tu lah. Ni 1 kat luar ni. Okey, 2 kat dalam ni. 1, 2. Lagi kita ada 3. Ni luar ni semua lorek cantik-cantik. Okey, so 2, 3, 6 dan 8. Okey, ni ialah jawapan dia lah. So bila dia minta kita lorek, so settle. Untuk soalan yang ke-9. Okey, seterusnya soalan yang ke-10. Soalan ke-10 ni adalah penaklukan matematik lah. Okey, nyatakan sama ada yang berikut adalah penyataan atau bukan penyataan. So yang ni penyataan ke bukan penyataan? So mestilah bukan penyataan. Bukan penyataan. Okey, kenapa dia bukan penyataan? Kita tak tahu nilai X tu berapa. So kita tak boleh tentukan sama ada jawapan dia betul atau salah. Okey, bila kita tak boleh nak tentukan jawapan dia betul atau salah, so ia bukan penyataan. Bagi justifikasi jawapan anda. Bukan penyataan kerana nilai X tidak diberi. Nilai X tidak diberi. Boleh pelajar ataupun jawapan tidak boleh ditentukan betul atau tidak lah. Tentukan betul atau tidak. Okey, so kalau penyataan dia mesti ada jawapan. So jawapan dia tak kira lah betul atau salah. So yang ni tak ada jawapan sebab nilai X tu tak boleh. Okey, so settle untuk 10A. Okey, kita pergi pada 10B. Tulis satu implikasi. So implikasi senang kita ada anti jadian dan akibat. Maksudnya kita salin baliklah. Jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 60, 64. Bagi 64. So cikgu tulis sini hujung ni. Okey, so settle untuk 10A2. Okey, seterusnya soalan B. Tuliskan dua implikasi bagi penyataan majmuk berikut. So kalau dia nak dua implikasi, maksudnya yang depan ni ialah P, yang belakang ni ialah Q lah. So kita potong kat sini siap-siap. Okey, so implikasi 1 cikgu ringkaskan jika P maka Q. So pelajar kena tulislah jika A bersilang dengan B subset kepada B, okey, maka A subset kepada B. So implikasi 2 kita terbalikkan dia, jika Q maka
maka B. So kena salin full lah. Jika A subset kepada B, maka A bersilangan dengan B subset kepada B. Okey, so settle untuk dua implikasi. Dan soalan yang terakhir untuk malam ni, tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. So kita ada hujah 1, kita ada hujah 2 lah. Okey, hujah ni ada 3 bentuk lah. Ni bentuk yang pertama sebab dia ada perkataan semua. Tu point dia yang pertama. Okey, macam mana kita nak jawab soalan? Kita keluarkan jawapan yang sama. So jawapan yang sama dekat sini kita tengok, semua mamalia menyusui anaknya. So menyusui anaknya. So bila menyusui anaknya, so tak bolehlah anak tulis balik. So yang tinggal tu ialah jawapan dia. Maksudnya kucing ialah mamalia. Kucing ialah mamalia. Okey, so settle soalan yang ke-10. Okey, settle untuk 5 soalan hari ni. So cikgu harap video cikgu ni membantulah pelajar di luar sana. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.